الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah dan kasih Allah sekalian, alhamdulillah, syukur pada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama dengan Allah, dengan kalam Allah. Hari ini kita berada pada masih lagi dalam surah Syams, surah Syams, surah berkaitan dengan matahari. Kita berada pada ayat yang ke-11 sampai 15. Marilah sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana, ya Allah, lapangkanlah dada kami. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadilah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dzikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa, khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin
Ya Allah, Engkau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, serta saudara-saudara kami yang sedang berjuang di Palestin, di Gaza dan di mana sahaja mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hebahkan kepada kami hikmah, yakni faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan, Kau ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Kau ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia, khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, ampunkanlah, kurniakanlah kepada kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Surah Asy-Syamsi mengenai matahari. Bila kita sebut matahari di sini, kita tidak ingat matahari saja. Kita ingat pada nilai dia. Nilai dia. Nilai matahari ni apa? Kalau kita tengok, ada cahaya. Dan dia, nilai dia ialah siang. Dia tidak akan lahir, tidak akan terbit kecuali bersamanya siang. Dan siang adalah kehidupan kita. Wan nahari, wan nahari ila tajalla. Dan dia siang juga ibarat kepada kebaikan-kebaikan yang ada pada dia. Dan matahari juga diibaratkan seorang manusia yang bernama wanita. Wanita dipanggil Syam. Sebab banyak peranan wanita sepertilah matahari. Wanita menyinari kehidupan sebuah keluarga. Wanita yang baik menyinari kehidupan dalam sebuah negara, dan seterusnya lah kepada umat ini. Tanpa wanita, manusia tidak akan bertambah seperti mana bertambahnya kita hari ini. Maka wanita diibarat matahari, dan ibarat matahari. Dan bulan yang mencerahkan saat kesusahan adalah lelaki. Begitulah kehidupan yang dilalui oleh manusia ibarat bulan dan bulan dan matahari. Dan disebut di dalam surah ini Syam dulu untuk menggambarkan betapa pentingnya menjaga kemuliaan wanita itu dalam hidup manusia, dan duha dia ni, kecerahan dia, kebersihan dia, kesempurnaan dia, kebaikan dia perlu dijaga dengan penuh ketabahan dan kesempurnaan. Kemudian kita baca tentang Allah bersumpah dengan ayat pertama matahari dan waktu duhanya. Bulan bila dia menutupi ataupun menggantikan matahari ataupun mengikuri matahari, idza talaha, siang bila dia menzahirkan diri, malam dia menutupi siang.
dan langit serta binaannya dan bumi serta hamparannya. Dan akhir sekali dalam ayat 7 Allah bersumpah dengan setiap jiwa manusia dan kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah beri kepada manusia. Setelah Allah menyempurnakan wa nafsim wa ma sawwaha ayat 7 tu, demi jiwa manusia, demi batang tubuh dan segala kurniaan. Wa nafsim ni ayat 7 tu, bila kita sebut nafsim ni, kita ingat 7 perkara. Kita kena ingat 7 perkara dalam setiap diri kita. 3 yang ada di dalam kita kena ingat bukan 7, 5 yang ada di dalam diri kita, dan Allah 6, 5 dengan 6 berapa? 11 kan? 5 yang ada di dalam diri kita dan 6 nikmat yang ada di luar diri kita. 11 nikmat sebenar, bukan 7. 11. Apa nikmat bila sebut wa nafsin? Nafsin itu jiwa kita lah, jasad kita. Wa ma sawwahu, ada 11. Dalam diri kita ni ada 5, di luar kita ada 6. Apa yang nikmat yang kita kena ingat bila Allah bersumpah wa nafsin, demi seorang sebatang tubuh manusia, dan wa ma sawwaha, dan apa jua yang Allah sempurnakan kepada diri tersebut. Sawwa ni dia lengkapkan, dia cukup kepada diri kita. Maka setiap kita kena ingat 11. Yang pertama, 5 dalam diri, 6 di luar diri. 5 apa dia? Yang kita kena ingat, yang kita tahu kurniaan Allah. Pertama, batang tubuh kita ni dilengkapi dengan betul. Bila batang tubuh macam ni, dia beri yang kedua. Apa dia? Nyawa, ruh. Jadilah kita hidup macam ni. Maknanya batang tubuh yang sempurna wa nafsin. Yang kedua, roh yang Allah beri, dan Allah boleh ambil bila-bila. Dah, roh kita ni bila Allah ambil, tak adalah kehidupan kita. 2. Yang ketiga, pendengaran yang kita dapat dengar ni satu nikmat yang besar yang Allah bersumpah dengannya. Yang keempat, penglihatan kita boleh tengok. Yang kelima ialah hati kita, yang dengannya kita boleh menilai apa yang kita dengar, dan kita boleh melihat apa yang kita boleh memikir apa yang kita lihat. 5 tu. 5 itu disebut di dalam surah Sajdah yang dibacakan tadi. Wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian itu kena ingat bila kita baca wa nafsin wa ma sawwaha. Kemudian di luar kita yang kita nikmati ada 6. Pertama, Allah kurniakan kita berpasang-pasangan. Itu satu nikmat. Yang kedua, Allah kurniakan kepada kita keturunan, anak cucu. Itu nikmat yang kedua di luar kita. Yang ketiga, Allah kurniakan harta kekayaan sekadar yang kita miliki. Itu nikmat yang ketiga di luar kita. Yang keempat, Allah kurniakan kenderaan yang sempurna bagi kita. Yang kelima, Allah kurniakan binatang ternakan yang boleh kita makan, yang boleh kita pelihara. Dan yang keenam, Allah kurniakan kebun laman yang boleh kita bercucuk tanam. Yalah, kita duduk kat flat ni tak ada, tapi kat Kedah, kat Kelantan, kat negeri ada. Kita boleh makan daripada hasil itu. Itulah yang dikatakan kebun-kebun kita. Walaupun di rumah kita tak ada kebun, tu atas flat ada kebun, macam mana?
Ada, tapi kita boleh makan. Hasil sayur-sayur boleh pergi kat kedai-kedai, kat coket, kat mana boleh beli. Kalau Allah tak gunakan kebun laman begitu, tak ada sayur, tak ada makanan-makanan yang kita boleh makan. Maka itulah 6 nikmat yang ada di luar diri kita, yang kita nikmatinya. Apa dia 6? Pertama, pasangan. Yang kedua, anak cucu. Yang ketiga, harta kekayaan. Yang keempat, kenderaan. Yang kelima, apa dia? Binatang ternakan. Dan yang keenam, kebun laman yang darinya kita boleh dapat makan hasil-hasil yang baik. 6 perkara ini disebut di dalam surah Al-Imran ayat 14. Al-Imran ayat 14. Maka dengan nikmat-nikmat yang Allah beri, yang tak ada langsung pun kita ini ada berkuasa. Tak ada langsung kita berkuasa. Dia cabut saja nyawa, segala-galanya hilang. Nyawa je ini. Cabut nyawa, hilang segala-galanya. Kan? Walaupun kita digelar orang yang hebat, pasangan yang hebat, ada cucu dan pengikut yang ramai, dan segala-galanya, kita dengan tebak nyawa hilang segala-galanya. Oleh sebab itu Allah bersumpah dalam ayat 7, wa nafsin wa ma sawwaha. Apakah kalau kita derhaka ini salah Allah? Allah kata dalam ayat 8, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan, Allah telah benihkan rasa nak buat baik dan benihkan rasa nak buat buruk. Maka kita kena buat keputusan. Daripada ilham kita tu, keinginan kita itu perlu buat keputusan. Nak jadi fujur ke nak jadi takwa? Pilih Nak jadi fujur, rasa macam senang jadi fujur. Dah. Daripada jadi takwa. Takwa ni kena patah larang banyak sangat. Mata kena jaga, cakap kena jaga, nak jadi takwa. Takwa ni tahan, sabar. Nak ambil hak orang, tak boleh. Nak makan rasuah, tak boleh. Nak tipu, tak boleh. Susahnya hidup. Itu kalau susah hidup, maknanya kita tidak berminat untuk memilih takwa. Kita berminat untuk memilih kebebasan. Kebebasan itu dinamakan fujur. Maka kita sendiri yang menentukan dua pilihan ini. Tapi Allah kata apa? Ingat dalam ayat 9. Qad afla. Sesungguhnya telah beruntunglah man, sesiapa saja di antara jiwa-jiwa tadi, zakkaha, yang membersihkan. Nak zakah ni, nak bersih ni kerja berat. Bermasjid kotor, kena bersih, susah. Yalah kotor gitu. Kalau kotor jadi fujur, kan? Kena bersih. Yang untungnya man zakkaha, man zakah untung dia. Bersih masjid, bersih hati, bersih kaki, bersih tangan, bersih pakaian, bersih segala-galanya. Susah, berat. Tetapi itulah yang menguntungkan orang itu. Wa qad khaba, ayat 10. Wa qad khaba, sesungguhnya rugi besarlah man dassaha, orang-orang yang mengotorkan hati dengan mengotorkan jiwa, mengotorkan kehidupan, mengotorkan anak cucu, mengotorkan segala kurniaan Allah, harta kekayaan dan seumpamanya. Maka khaba dia. Khaba maknanya celaka, rugi. Jadi dah jelas itu. Kemudian hari ini Allah Subhanahu wa taala membawa satu contoh umat yang lalu, yang mereka ini umat yang rugi, walaupun Allah beri kepada mereka nikmat, dia tidak percaya kerana nikmat itu menguntungkan. Siapa mereka? Samud, kaum Samud. Kaum Samud ini kaum Nabi mana?
Nabi Saleh. Tak. Kalau Nabi Saleh ni dia berkaitan dengan unta betina yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga mereka dapat hidup aman. Tetapi ada di kalangan mereka yang tidak percaya bahawa keamanan itu disebabkan unta, tetapi dia kata kita pun boleh buat dengan cara tu. Jadi dia pun bunuh unta. Maka dengan sebab dia bunuh unta yang Allah kurniakan, yang darinya mereka dapat hasil-hasil, maka Allah Subhanahu Wa Taala dam-dam, dia berdam-dam, hancurkan mereka dengan sebab dosa mereka dan kesalahan yang mereka lakukan. Itu contoh umat yang Allah Subhanahu Wa Taala binasa kerana tidak mensyukuri kurniaan Allah, tidak jaga, tidak takwa terhadap kurniaan Allah. Kita hari ini Allah kurnia kepada kita nikmat-nikmat. Kalau kita lalai, tak jaga, akan hilang setelah hilangnya kaum kamu nikmat yang Allah beri kepada dia. Maka penyesalan yang mereka lalui, Allah tidak sekali-kali merasa orang kata kerugian. Wala yakhafu uqbaha. Baik, kita tengok ayat 10, ayat 11 tu. Kazzabat, telah membohongi. Siapa yang bohong? Samud. Makna kaum Samud. Samud tu makna kaum, satu kaum. Satu kaum ni macam kita kaum Melayu. Satu ketika dulu kaum Samud. Sebelum itu kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Samud ni ialah satu kaum yang hebat, pembangunannya, pertaniannya, tetapi kerana dia memilih fujur, dia menolak takwa, maka dia binasakan Allah. Kadzabat Samud, telah membohongilah kaum Samud bitawwaha. Cara dia bohong macam mana? Bitawwaha. Tawwa ni tawud, dengan melakukan perkara-perkara yang dilarang Allah, dengan melakukan penderhaka, dengan mewujudkan penderhaka dan melakukan penderhakaan kepada Allah SWT. Tawwa ini ialah satu kalimah tagha. Tagha, yatgha, tughyan, taghut, semua tu daripada perkataan taqwa, dan maknanya segala yang menyebabkan Allah benci, segala penentangan kepada perintah Allah, senang cerita melampaui batas syariat yang Allah tentukan, dia panggil taqwa. Jadi bohong dia bukan tidak dengan mulut, tetapi dengan maksiat-maksiat yang dilakukan oleh kaum Samud, digelar bitawwa. Bi itu kalimah lain, tawwa kalimah yang kedua, ha tu rujuk kepada Samud. Jadi 3 kalimah lah sini. Membohongilah kaum Samud dengan cara melampaui batas mereka itu. Apa benda yang melampaui batas? Ayat yang ke-12, iaitu ketika imba'asa ashqaha. Ayat berapa tu? Ayat 12. Ketika dia termasuk bangun orang yang paling jahat. Imba'asa, terbangun ni, imba'asa ni macam bangkit. Imba'asa ni terbentuknya satu kumpulan yang digelar ashqa. Ashqa ni kumpulan paling samsing.
7 orang katanya. Kumpulan pasir paling asyqa, paling jahat. Dia sanggup buat apa saja demi menunjukkan kekuatan dan kehebatan diri dia. Asyqa tu makna orang jahat di kalangan kaum Samud itu. Terbentuknya bahasa tu orang yang paling jahat di kalangan kaum Samud itu. Dia nak buat apa? Dia nak bunuh unta ni, pokok ni, jeruk ni. Lalu Nabi Saleh nasihat kepada mereka. Faqala lahum Rasulullah, maka menasihatilah kepada mereka. Pada mereka tu, lahum tu ialah asyqaha tu, orang yang jahat, yang bertekad untuk menghapuskan apa yang Allah kurniakan kepada mereka. Apa kata Rasulullah Nabi Saleh kepada mereka? Wahai asyqah, wahai orang-orang yang jahat, naqatallah, biarkanlah unta-unta. Naqatallah itu maknanya unta betina yang Allah kurniakan, tidak dilahir tapi datang daripada batu katanya menuju kepada kaum Samud, semata-mata nak memudahkan kehidupan kaum Samud pada ketika itu dilanda kesukaran dalam hidup, mendapatkan air, minuman dan menyirami kebun-kebun mereka. Maka dengan sebab ada naqatah ini dan tugas dia adalah suqyaha. Tugas dia suqya. Suqya ni mengeluarkan air daripada perigi, daripada tempat yang jauh, dia pusing air itu mendatangkan hasil kepada minuman dan juga pertanian mereka. Besar tugas naqah ni. Dia dapat suqya, boleh memberi minuman dengan sebab usaha dia. Tapi geruk yang asyqa ni, dia buat apa? Fakadzabuha, fakadzabuhu. Hu tu Rasulullah tu Nabi Saleh. Fakadzabuhu, maka mereka yang jahat-jahat yang terjadi, yang lahir daripada kaum Samud itu, fakadzabuhu, mereka mendustainya Rasul Saleh itu. Dia mendusta macam mana? Yang Nabi Saleh kata, biarkan unta itu bekerja dan minum air di waktu-waktu dia. Unta ni, dia ada hari, kita tak boleh kacau dia. Air itu dia minum air, dia bebas makan di situ. Masa tu tak boleh nak ambil waktu itu untuk dia, tak boleh nak orang kata kacau hari itu. Dan hari-hari lain dia buat kerja untuk masyarakat. Hari tertentu dia buat kerja untuk makan dia, untuk rehat dia, untuk kebaikan dia. Yang kawan ni nak suruh unta tu buat kerja tiap hari ke dia. Jadi dia mendustai kata dan nasihat daripada Nabi Saleh. Lalu dia buat apa? Dia mendustai. Tak betul tu dia kata. Biarlah kita dapat hasil semua daripada unta itu. Biarlah dia minum, dia buat kerja. Tak payah dia rehat, kan? Lalu dia buat apa? Fa'aqaru. Ha tu makna an-naqah, naqatullah. Fa'aqaru, maka aqaru, mereka membunuh akan unta itu. Mati unta, maka tak adalah kemudahan yang dia beri. Ni orang yang samsing, orang yang asyqa, yang dia tak nampak kebaikan yang ada pada unta itu. Macam kita lah, kita Muslim, kita orang yang beriman, tapi kita tak nampak kebaikan kepada Quran yang Allah beri ni. Kita buat tacana je. Kita tak nampak kepada masjid yang kita bina. Kita kurang mengambil berat. Tiba-tiba kita nak mati, rasa teringat kepada Quran, teringat kepada masjid, kasih sayang kita teringat. Tapi dah lewat. Begitu juga dengan kaum Samud yang
terbentuk daripada mereka orang-orang yang jahat ini, yang tidak percaya kebaikan-kebaikan yang digunakan Allah kepada mereka, iaitu nafkah Allah itu. Mereka mendustai cakap dan nasihat daripada Nabi Saleh, lalu mereka membunuh unta. Maka disebabkan itu fadamdama. Fadamdama itu ada dua kalimah. Fa maka, dam-dam. Dam-dam ni maknanya ketuk. Dam-dam, dom-dom-dom-dom. Mana ada dom-dom-dom-dom. Mana dam-dam. Makna dia Allah apa ni? Dam-dam alaihim. Siapa yang dam-dam alaihim? Rabbuhum, oleh Tuhan mereka. Allah dam-dam alaihim. Rabbuhum dam-dam alaihim. Mengukur mereka, menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Sebab apa Allah membinasakan mereka? Bidzambihim, dengan sebab dosa mereka. Kan? Dengan sebab dosa mereka. Fasawwaha. Ha tu siapa? Fasawwaha. Ayat 14, ayat 14. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya. Dia fa'aqaru. Fakadzabuha, aqaru, dia bunuh dengan sembelih dia, menyembelihkannya. Kerana itu Tuhan membinasakan mereka kerana dosa mereka, lalu diratakannya dengan tanah. Maknanya fasawwa ni diratakan dengan tanah. Maknanya kaum yang membunuh, yang menyembelih unta, aqaruha, aqarun naqatallah, Allah binasakan mereka, dan mereka dibinasakan, diratakan dengan tanah. Dikatakan mereka ini dibuka bumi dan ditelan bumi, dan tidak ada lagi hidup mereka. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak sekali-kali, yakhaf tu makna dan dia Allah lah, tidak takut terhadap akibatnya. Uqbah ni akibat, dia takut akibat. Maknanya habis kaum kamu, habislah. Tak kisah sebab penderakaan. Kita ni kalau sayang kan, sayang kita bina negara, bina pembangunan, bina rumah, tiba-tiba Allah SWT binasa. Kenapa Allah tidak takutkah, tak kesiankah kepada kita dengan usaha-usaha kita sebagai hamba Allah? Kalau kita derhaka kepada Allah, kalau kita tidak ada kasih sayang kepada Allah dan kepada Rasulullah, Allah juga tidak ada kasih sayang kepada kita yang kita melanggar segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu contoh kaum yang Allah beri nikmat, dia tidak mensyukuri nikmat, bahkan kadzabuhu, bahkan menghapuskan nikmat itu, menghapuskan nikmat itu. Kalau kita boleh bandingkan hari ini, hari ini Allah beri nikmat pada kita di dunia ini, di negara Malaysia ini, nikmat kaum, berbagai-bagai kaum, nikmat juga. Allah adakan di Malaysia ni kaum Cina, kaum India, dan kita kaum yang asal. Tetapi kalau umat kita ini tidak memiliki kekuatan dengan Allah, ramai yang syirik, yang tidak taat kepada Allah, nikmat Allah tidak digunakan dengan baik, dia gini, kalau kita tengoklah dalam Quran ni, banyak-banyak ayat Quran ni, dia kata dunia ni Allah buat sesuai dengan penghuni yang taat, gitu.
Dia buat sesuai dengan penghuni yang taat pada Allah. Kalau penghuni dunia ini dia langgar perintah Allah, maka dunia ini tidak akan stabil. Sebab itulah, kalau tidak ada orang yang membersihkan dunia ini, sebab tu dia kata qad aflaha man zakka, ayat 9 tu kan. Kita kena bersih dunia ini dengan apa? Dengan kembali kepada Allah. Kalau kita tengok negara kita, ada orang-orang yang nak mengotori. Siapa yang akan mengotori negara kita? Orang-orang yang syirik, orang-orang yang buat maksiat. Sebab apa? Sebab kaum Samud ni dalam ayat 11 tu, kazzabat Samud bitaqwaha. Kaum Samud mendustai dengan melakukan kemaksiatan, taqwa, segala bentuk maksiat. Paling besar syirik pada Allah. Yang kedua, membiarkan umat ini tidak tunduk kepada Allah SWT. Yang ketiga, membiarkan maksiat yang dilarang Allah berleluasa. Maka perkara-perkara ini akan menyebabkan berlakunya taqwa. Kan? Benda-benda jahat, benda-benda tahu, benda-benda maksiat akan berlaku. Kalau ini berlaku, ia namakan fujur. Dia namakan fujur. Kalau fujur, binasanya seperti mana binasanya kaum Samud. Kalau takwa, maka beruntunglah umat ini, kerana Allah akan jaga sampai penghujungnya. Negara kita, kalau kita nak rasa nikmat, nak biarkan anak cucu kita menikmati seperti mana kita menikmati hari ini, mesti ada orang yang zakah. Ada orang yang zakah. Kalau orang zakah membinakan negara dalam bentuk tidak derhaka kepada Allah, maka jaminan Allah qad aflah. Qad aflah. Ini cara kita nak berkomunikasi dengan ayat-ayat Allah. Jadi kok mana pun kita kena berusaha untuk mendapat aflah secara confirm. Sebab confirm di sini qad confirm, beruntunglah man zakkaha, dan waqad khaba, dan confirm rugilah man dassaha, sesiapa yang mengotori. Dia kotor dengan apa? Kazzabat Samudu bitaqwaha. Dia kotorkan dunia ini dengan taqwaha, dengan berbagai-bagai bentuk yang melampaui batas syariat. Maka hari ini kita tengok ada orang yang nak dasar negara kita. Ada orang nak hidupkan balik maksiat. Ada orang yang nak bagi lesen lagi kepada kedai-kedai untuk jual arak, macam-macam. Dan ini dasar. Ini dasar bukan zakat. Maka kalau kita biarkan perkara ini berlaku, walaupun kedai itu bukan kedai Muslim, tetap bumi ini bumi Allah. Jadi kena ada usaha-usaha dakwah, usaha-usaha amal ma'ruf nahi munkar demi kesejahteraan umat. Orang yang mendasarkan, bagaimana istilah mendasar ni, orang yang mengotori ini, dia tak sedar. Dan mungkin ada di kalangan umat ini yang digelar ashqaha, dan ada di kalangan umat ini yang digelar orang yang seperti mana kerja-kerja para rasul. Tetapi biasanya lah orang yang dasar ni, orang yang membuat jahat ini akan mendustai nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Semalam saya dengar satu ucapan perwakilan tentera Israel dalam berita Jazirah. Allahu Akbar. Dia ni melihat tentera-tentera Qassam, tentera-tentera Islam ni sebagai semut-semut yang boleh dipetik gitu, boleh
cicang-cicang setiap masa. Bila-bila masa boleh buat. Jadi pemerintah Jazirah tanya, kenapa kamu tak buat sampai 2 bulan? Dia macam pusing-pusing cakap. Dia guna bahasa Arab. Boleh tengok dalam video YouTube. Masya Allah. Maknanya pokok Yahudi ni, tentera-tentera Yahudi ni tidak langsung merasa bersalah dan melihat orang-orang Islam ini macam semut-semut yang boleh dipijak, yang boleh dimakan, yang boleh dihapuskan bila-bila masa kali ganda. Tapi orang tanya dia, kenapa tak buat sampai tenteramu mati? Tak mati, dia kata. Kami pasti menang. Kami pasti menang. Itu dia punya ucapan. Tunggu, dia kata. Masa menentukan. Dia tidak akan mengatakan, orang kata itu kematian. Tak, dia berbangga. Dan dia tidak mengakui kematian itu. Dan dia menuduh habis-habisan. Punca berlakunya peperangan ini adalah Hamas pada 7 Oktober yang lalu. Dia kata, itulah kejahatan Hamas. Dan Hamas ini tidak lebih daripada budak-budak kampung yang bermain untuk merosakkan jalan-jalan raya. Itu dia kata. Oh, sombong dia cakap. Nah, tapi itu perangai itu sebenarnya telah berlaku pada zaman Nabi dan telah diceritakan oleh Al-Quran. Kesombongan orang yang toya ni, orang yang melampaui batas ini. Kita ni bila buat jahat, kita tak nampak hak baik. Kita nampak hak jahat tu nampak baik, hak baik tu nampak jahat. Akan ditutup oleh Allah SWT. Oleh sebab itu, kita kena bersih diri supaya kita nampak hakikat yang sebenar. Bagaimana diri kita kotor, kita tidak akan boleh menilai diri kita yang mana yang sepatutnya kita mengakak, yang mana sepatutnya kita menurunkan. Itulah. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, kita ini sentiasa membersihkan diri dengan mentadabbur ayat-ayat Allah. Kalau boleh, seminggu itu kita cuba ambil masa pagi gini untuk bersih diri. Bukan kita nak tunjuk kita ni hebat, tak. Kita nak bersih diri kita supaya kita nampak, oh ni baik, oh ni tak baik. Kalau kita tak bersih, kita nampak sama je. Okey dah, yang penting dia hebat. Dia naik, tak kisah siapa pun. Dia tidak akan mampu membezakan. Oleh sebab itu kita kena bersih diri supaya kita nampak. Cara kita nak bersih diri adalah kita bincang-bincang ayat-ayat Allah seperti mana yang kita buat ini. Mudah-mudahan muslim-muslimat sekalian, ayat surah Asy-Syams ini menggambarkan satu nilai hidup kita. Kita buat ginilah, bila kita baca surah, bila kita baca surah Syams ini 10 ayat pertama, itu nilai hidup kita. Ayat 11 sampai 15, contoh orang yang dasar, orang yang menghancurkan kebaikan yang Allah beri. Maknanya kita kena bersikap dengan mengingati nikmat ayat 7, nikmat yang Allah beri ini sebelah tadi itu, dan kita kena memilih takwa. Dan bila kita pilih takwa itu, kena zakat, kena jaga, kena bersih. Walaupun susah, kita kena berusaha. Jangan jadi orang yang dasar, kerana dasar itu telah berlaku pada kaum Samud sehingga mereka dibinasakan Allah. Dan Allah sekali-kali tidak membimbangi, tidak takut kesudahan yang mereka tempuhi. Walaupun mereka itu hamba Allah yang Allah kasihi, tapi Allah binasakan juga dengan sebab kecelakaan yang mereka lakukan. Wallahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan kita sentiasa bersama kitab Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr.